benda tu datang mendekati dia. Dia dengar seolah-olah macam ada suara perempuan yang tengah menangis. Okay. Mula-mula suara tu memang sangat-sangat kuat tau. Tak lama selepas itu, suara itu makin perlahan. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal cerita hantu pasal cermin, geng. Korang pernah tak dengar pantang larang orang tua-tua, dia selalu cakap jangan tengok cermin waktu malam. Korang pernah juga tak dengar orang tua-tua cakap jangan berdandan, sikat rambut, tengok cermin waktu malam. Jangan buat apa-apalah yang pakai skincare ke apa ke. Jangan. Korang tahu tak kenapa orang tua-tua dia punya pantang larang dia macam tu, geng? So hari ni kita akan ceritakan cerita-cerita seram dan juga ada beberapa teori pasal jangan tengok cermin waktu malam, geng. So kalau korang tak pernah dengar kan mitos ni, selalunya kalau orang-orang kampung dia cakap jangan tengok cermin waktu malam. Sebab apa tahu? Aku pernah dengar lah pasal something ni. Dia kata kalau kita tengok cermin waktu malam, seri muka kita akan berubah. Dan katanya kalau kita selalu sangatlah tengok cermin waktu malam kan, muka kita akan berubah. Muka kita akan nampak cantik bila daripada jauh je. So bila kita datang dekat, orang akan nampak muka kita pelik. Sebab apa? Sebab seri dekat muka kita ni dah ditarik oleh cermin tu. Itulah mitos yang aku pernah dengar. Mitos yang kedua, kenapa orang tua-tua tak bagi kita tengok cermin, tak bagi kita berdandan waktu malam adalah disebabkan katanya kita boleh masuk ke dunia yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya kita boleh kena rasuk ke ataupun kena sorok dengan benda tu, geng. So itu adalah boleh kata pantang larang nenek moyang kita lah. Dia kata jangan sesekali berdandan ataupun tengok cermin. Jangan berani-berani tengok cermin waktu malam, katanya. Korang pernah tak dengar pengalaman-pengalaman seram, cerita-cerita hantu pasal cermin pada waktu malam? So kalau korang tak pernah dengar, aku akan ceritakan pada hari ni. So sebelum tu, korang jangan lupa like video ni dan jangan lupa subscribe channel aku, geng. So ada satu kisah kejadian ni kan, nak dijadikan ceritanya si bapa dan juga si anak tau. So waktu tu biasalah budak-budak kan suka bermain macam biasa kan. Dan pada waktu tu adalah waktu malam. And then si anak ni tiba-tiba dia pergi dekat satu cermin tau. Cermin dekat dalam rumah dia tu lah. Lepas tu bapa dia pergi mendekati anak dia. Alangkah terkejutnya bapa dia tu bila dia nampak pantulan anak dia dekat cermin dia tu, dia punya pergerakan tak sama langsung dengan pergerakan anak dia yang betul. Faham tak? Kiranya waktu tu dia panggil anak dia tau. And then anak dia toleh ke belakang. Tapi yang peliknya, pantulan cermin anak dia tu tak bergerak. Aku tak tahu apa maksud misteri kat situ. Waktu tu bapa dia memang sangat-sangat terkejut melihat kejadian seperti itu, geng. Kalau korang yang pernah alami kan, kalau kita sendiri alami pengalaman macam ni, kita nampak pantulan tu tak sama dengan pergerakan yang kita buat kan, memang kita rasa macam scary kan, betul tak? So itu adalah cerita yang pertama kenapa kita tak boleh tengok cermin, geng. So itu adalah antara pengalaman yang menyeramkan lah, kenapa kita tak boleh tengok cermin. So cerita yang kedua pula, ini waktu diorang dekat asrama tau. Macam biasalah lepas diorang pergi prep and then diorang baru je habis mengerjakan tugas-tugas diorang sebagai seorang student, diorang pergi basuh baju. Ada seorang pelajar perempuan ni, dia pergi ke toilet tau. And then mula dia ajak kawan dia, tapi kawan dia tak boleh teman dia. And then dia pergilah toilet sorang-sorang. Kau bayangkan lah, dia kena pergi toilet sorang-sorang pukul 12 malam. Dan bilik dom dia tu, dia bukan macam bilik dom biasa tau. Satu dom dia bercampur dengan senior, bercampur dengan junior. Toilet dia dekat hujung dom tau. So dia terpaksa pergi sorang-sorang sebab kawan dia tak boleh nak teman dia tau waktu tu. And then dia pergilah berjalan. And then dia nak basuh muka, nak pergi menyiapkan diri dia untuk tidur kan. Waktu dia tengah nak gosok gigi, dia pandang cermin. Yelah kan, selalu kita gosok gigi, kita akan tengok betul-betul gigi kita bersih ke tak kan. Lepas tu, alangkah terkejutnya masa dia tengah nak gosok gigi tu, dia perasan something tau.
dekat cermin tu. Korang tahu tak apa yang dia nampak? Dia nampak ada satu lembaga hitam yang berupa macam seekor pontianak, geng. Benda tu tengah tenung dia daripada jauh. Lepas tu apa lagi? Member tu pun dah jadi cuak lah kan. Korang rasa malam-malam seorang-seorang sunyi pula tu kan toilet tu. Kebetulan pula dalam toilet tu memang tak ada orang langsung tau. And then dia nampak benda tu tengah Jap. And then dia nampak benda tu tengah perhatikan dia, geng. Lepas tu dia buat tak tahu tau. Sebab dia ni jenis yang agak berani lah. And then dia buat tak tahu lah. Lepas tu dia sedapkan hati dia. And then dia gosok lah sampai habis. Tak lama lepas tu benda tu datang mendekati dia. Dia dengar seolah-olah macam ada suara perempuan yang tengah menangis tau, geng. Mula-mula suara tu memang sangat-sangat kuat tau. Tak lama selepas itu, suara itu makin perlahan. Korang pernah dengar tak pasal teori kalau benda tu, bukan benda lah, kalau suara tu makin perlahan, maksudnya benda tu makin mendekati kita, geng. Masa tu dia dah tak boleh nak husnuzon tau. And then dia cepat-cepat kemaskan barang dia. Dia nak bergegas berlari ke bilik asrama dia lah. Dia tak cerita kat kawan dia tau apa yang jadi dekat toilet tadi tu. Dia tak cerita kat kawan-kawan dia. And then dia terus tidur malam tu. Lepas tu, geng, nak dijadikan ceritanya, masa dia tidur tu dia terjaga tau. Pukul 2-3 pagi dia terjaga. Dia rasa macam ada benda yang tengah tarik selimut dia. Dan korang tahu tak, dia buka-buka je selimut dia, benda tu betul-betul dekat hujung kaki dia. Korang nak tahu tak kenapa benda tu jadi? Rupa-rupanya benda yang ada dekat toilet tu, pontianak tu, dia ikut budak ni, geng. Engkau rasa sebabkan dia nak tengok cermin, nak pergi gosok gigi je malam tu, terus benda tu melekat kat dia. Keesokan hari dia tu dia demam. And then mak bapak dia terus bawa dia pergi ke pusat perawatan, bawa dia pergi berubat lah macam tu. Ustaz tu cakap memang benda tu ikut dia tau. Malam tu benda yang dia nampak dekat cermin tu ikut dia, geng. So itulah antara pengalaman-pengalaman seram yang aku baca pasal jangan tengok cermin waktu malam, geng. So apa pendapat korang? Adakah korang pun selalu bercermin waktu malam? Aku sebenarnya memang selalu sangatlah tengok cermin waktu malam. Sebab waktu malam lah biasanya kita akan basuh muka, dekat dalam toilet basuh muka. And then kita akan pakai kita punya skincare kan. Macam mana nak elak benda tu daripada terjadi? Aku pun tak tahulah, geng. So itu sahaja cerita seram pasal jangan tengok cermin waktu malam. Apa pendapat korang? Terpulanglah dekat korang sama ada korang nak percaya ataupun tidak. Ini hanyalah semata-mata hiburan. Tak tahulah kan benda tu betul ke tak. Dan aku pun tak tahu apa tujuan sebenar pantang larang nenek moyang kita jangan tengok cermin waktu malam. Sebab setiap pantang larang tu mesti ada reason-reason tersendiri. Sebab diorang kan dah hidup lama kan. So mesti ada orang tahu. So kalau siapa-siapa tahu, saya tinggalkan komen korang dekat bawah. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye!